Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey. Parlimen sudah dibubarkan. Tahniah diucapkan kepada Perdana Menteri Malaysia yang mendapat perkenan daripada Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, maka dengan itu banyaklah spekulasi sekarang ni berjalan sampai mau max load sudah ni. Saya punya memori data max load sudah. Kenapa? Sudah mulai masuk ramailah orang hantar inilah, hantar itulah, siapa dapat watika pelantikan untuk wakil lah, macam-macam lagi lah. Si Anu dapat wakil lah, si Anu dapat wakil lah, dan belum lagi persoalan yang paling kita masih lagi persoalkan ialah adakah semua negeri DUN akan bubar ikut parlimen ataupun tidak. Okey, itu pun banyak persoalan jugalah. Baik, jadi persoalan yang seterusnya ialah di manakah calon-calon heavyweight, di manakah calon-calon mereka yang besar ni untuk bertanding. Terutamanya yang ramai masih mempersoalkan ialah di mana Khairy Jamaluddin akan bertanding. Kerana kita tahu Khairy Jamaluddin dengan Zahid Hamidi tak berapa ngam. Banyak sekali desas-desus tak berapa ngam. Persoalannya, Khairy Jamaluddin akan bertanding, dicalonkan atau tidak. Tetapi ada artikel berjanji, ada artikel menulis di sana, kalau Perdana Menteri tetap Ismail Sabri Yaakob, maka Khairy Jamaluddin akan tetap menjadi Menteri Kesihatan. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, jadi sekarang ini tiba-tiba setelah semuanya sudah terungkai, sudah terjawab siapakah yang akan bertanding, dan KJ akhirnya buka mulut. Khairy Jamaluddin akhirnya buka mulut dan beliau mengakui bahawa beliau bersedia untuk bertanding di mana-mana parlimen saja. Tak takut. Sebab itu saya akui saya memang sukalah dengan Khairy Jamaluddin kerana memang betul dia tidak kisah, dia tidak takut dan dia memang berani. So no problem, di mana-mana pun boleh bertanding. Okey, so ahli parlimen Rembau sekarang sudah bekas ahli parlimen lah sebab sudah bubar kan? Sudah bubar. Jadi ahli parlimen Rembau Khairy Jamaluddin Abu Bakar berkata beliau bersedia untuk bertanding di mana-mana kerusi parlimen pada pilihan raya umum PR15 akan datang nanti. Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada pucuk pimpinan parti untuk menentukan kerusi yang akan ditandinginya. Katanya sebagai ahli parti, jika diminta untuk pergi ke mana-mana, kita akan pergi katanya. Katanya semasa satu sidang akhbar pada Majlis Penyerahan Projek Tebatan Banjir Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ2 di sini pada Isnin. Menurut Khairy Jamaluddin, setakat ini pemimpin tempatan yang ramai menawarkan kerusi parlimen untuk ditandinginya pada PRU15. Sebelum ini Khairy Jamaluddin ditawarkan untuk bertanding di Parlimen Port Dickson, Seremban dan Alor Setar. Saya mau dia bertanding di Port Dickson, lawan dengan Anwar, kasih kalah Anwar. Kita tengok adakah Khairy Jamaluddin mampu untuk kalahkan Anwar Ibrahim. Tapi kalau mampu, bagus, kasih kalah si Anwar. Atau di Parlimen Seremban, atau di Alor Setar, lawan dengan Mahazir pula. Siapa itu? Mukris Mahathir kah? Bekas Ketua Pemuda UMNO itu terpaksa meninggalkan kerusi itu selepas timbalan Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan mau bertanding di Rembau. Okey, jadi pada PR14 yang lepas, Khairy memenangi kerusi Parlimen Rembau dengan menewaskan pencabarnya daripada PAS dan PKR dengan memperoleh 36,096 undi. Okey. So kalau Thomas Hassan bertanding di Parlimen Rembau, bolehkah dia mengikut jejak Khairy Jamaluddin yang menang ataupun minta maaf saja, KJ saja yang disenangi dan disukai? Kita tengoklah nanti apa keputusan yang akan datang, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pasti, Khairy Jamaluddin tidak gentar. Di mana saja letak, hentam saja. Lawan, tetap lawan. Dan jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Inilah yang terjadi.
Selepas saja Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri aku bubarkan parlimen, tiba-tiba berlaku ini kepada muka saya. Entah hitam-hitam semua jadi. Tidak, sebenarnya anak saya buat treatment muka saya tadi. Tak ada kena mengena dengan PRU ke apakah. Tapi inilah, belum pun PRU punya tarikh diumumkan, bila penamaan calon apa semua belum diumumkan pun sudah ada berita menggembirakan untuk UMNO BN. Belum pun apa-apa diumumkan sudah menangkah. Tahniahlah. Tahniah kepada UMNO lah. UMNO BN yang belum pun pilihan raya, belum pun bertanding, Zahid Hamidi sudah menang. Tapi dia menang apa sebenarnya? Menang apa? Menang tiba-tiba. Pembenci kepada mereka tiba-tiba membuat kenyataan yang menang. Paling menang legend gila. Sampai UMNO menang lah. Okey, so apa sebenarnya? Tiba-tiba Tun Mahathir meramalkan UMNO akan menang PRU 15. Rupanya ramalan Tun M UMNO. Ramalan Tun M UMNO akan menang PRU 15 bukan satu yang mengejutkan. Ramai orang kata kepada saya, sebenarnya memang betul. UMNO BN boleh menang dan sebenarnya tidak mengejutkan semua itu berlaku. Kerana memang mereka kata, ini bukan saya kata, mereka kata memang tujuan Mahathir untuk kalahkan UMNO BN pada PRU 14 yang lalu, kata mereka hanya satu, iaitu memastikan Najib Razak dan Rosmah Mansur masuk penjara kerana rasuah mereka, kerana pecah amanah dan kerana penyelewengan kuasa dan sebagainya. Jadi selepas itu, mungkinkah Mahathir punya tujuan tak ada lagi? Tujuan dia tak ada lagi untuk dia memastikan siapa-siapa masuk penjara. Zahid Hamidi, Mahathir tak keras sangat kepada dia untuk pastikan dia masuk penjara ke apakah. Okey, jadi Mahathir meramalkan UMNO BN boleh menang. Tapi harus diingat bahawa pengerusi GTA itu dan juga pengerusi untuk Parti Pejuang Tanah Air Tun Dr. Mahathir Mohamad itu harus ingat bahawa dia juga sebenarnya adalah musuh bagi pilihan raya yang akan datang untuk Parti UMNO ini. Ramalan pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa UMNO akan menang dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15 bukanlah satu yang mengejutkan kerana semua pihak kawan maupun lawan sememangnya boleh menjangkakan sedemikian. Itulah saya kata, belum pun bertanding sudah menang Zahid Hamidi. Apa tidaknya bukan senang untuk Mahathir mengaku perkara-perkara pelik macam ni. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata disebabkan itu bukan perkara baru lawan UMNO membantah keras PRU diadakan. Malah sejak parti itu meminta ia diadakan selepas proklamasi darurat tahun lalu. Dr. Mahathir perlu tahu majoriti orang Melayu kembali kepada UMNO kerana telah sedar atas kesilapan yang sebahagian mereka lakukan pada PRU 14 yang lalu. Katanya, mereka tidak mahu kesilapan lalu berulang gara-gara terpedaya dengan pembohongan, hasutan, fitnah dan janji-janji manis manifesto bukan kitab suci, katanya. Mereka telah menyaksikan kerosakan bukan saja ekonomi, malah kehormatan hidup masyarakat berbilang bangsa di Malaysia akibat kesilapan itu, katanya menerusi hantaran di Facebook pada Ahad. Beliau berkata demikian mengulas laporan bahawa Dr. Mahathir yakin UMNO akan menang pada PRU 15 walaupun parti itu akan berdepan dengan krisis dalaman. So, itulah. Saya pun rasa UMNO ada peluang untuk menang. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain. Mereka pun merasa UMNO akan menang. Tetapi kami semua berkata mereka bukan boleh menang dengan majoriti 2/3 lah. Dan mungkin juga mereka terpaksa pula untuk bergabung dengan parti lain supaya dapat mencapai sekurang-kurangnya majoriti mudah. Jadi apa pendapat kamu, adakah UMNO boleh menang? Jadi kalau kamu tanya saya sokong parti mana? Ramai orang tanya saya, kau sokong parti mana? Sekali lagi saya sokong parti isteri.
parti cap istri. Sebab kenapa? Kami sama-sama. Dia sokong parti cap laki, saya sokong parti cap istri. Jadi kami sama-sama lah. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang telah berjaya mendapat perkenan daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen seterusnya untuk memberikan laluan kepada PRU 15 dilaksanakan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.